Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta diberikan kepada kita nikmat masa, kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi menyambung semula pengajian kitab Adab Perempuan. Dan alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dapat merasai berada pada malam yang dikategorikan sebagai malam yang memiliki kelebihan pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam Jumaat, yang mana malam Jumaat ini termasuk salah satu daripada malam yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana berkatanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya berdoanya hamba itu dalam keadaan dirinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam-malam Jumaat. Yang kedua, malam awal bulan Rejab. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam Aidilfitri. Dan yang kelima, malam Hari Raya Aidil Adha. Jadi mudah-mudahan dengan kita berada pada malam Jumaat ini dan kita berada pada majlis-majlis ataupun tempat-tempat yang elok lagi baik, Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa kita, terutama bila ada kesempatan yang baik seumpama ni. Mohonlah kepada Allah untuk memberikan kepada kita kemudahan hidup di dunia agar dapat senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar dipermudahkan segala urusan kita ketika di dunia ini agar mudah untuk kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan di dunia
daripada segala amalan-amalan soleh dan ibadah ini dapat membantu kita di hari akhirat kelak, dan kita dapat merasai nikmat syurga dan berada di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita sambung semula pengajian pada malam ini pada membicarakan tentang adab-adab perempuan pada sambungan membicarakan tentang pelajaran yang ke-22, sambungan kuliah yang terdahulu, pelajaran yang ke-22 adab tidur, masuk pada membicarakan nombor yang ke-13, nombor yang ke-13, adab yang ke-13 daripada segala adab tidur yang ada dalam kitab adab perempuan ini. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. 13 kata pengarang kitab, janganlah membanyakkan berjaga malam supaya cukup tidur yang mendatangkan kesihatan. Kerana berjaga itu mendatangkan beberapa penyakit dan menggoda akan dia beberapa penyakit yang berlain-lainan. Maka orang yang mengekalkan berjaga malam itu harus membawa kepada gila. Tu. Okey, yang ke-13 ni, janganlah membanyakkan berjaga malam. Kalau kita ingat kembali apa yang kita sampaikan pada kuliah yang terdahulu, di antaranya adab orang yang tidur ini, janganlah tidur berlebih-lebihan. Maksudnya jangan memperbanyakkan tidur sehingga masa tidur yang sesuai bagi orang yang umurnya lebih daripada 30 tahun, iaitu lebih kurang 6 jam sehari. Kemudian kalau orang yang orang yang tua, iaitu umurnya lebih daripada 40 tahun, maka kurang daripada 6 jam. Kalau dia termasuk dalam golongan orang yang muda, yang di bawah daripada 30 tahun, maka tidur sehari itu 8 jam. Dan adapun perempuan, maka tidurnya itu lebih banyak daripada lelaki. Dan kanak-kanak tidurnya itu lebih banyak daripada perempuan dan lebih banyak daripada lelaki. Namun begitu, pengarang kitab kita ni dia pesan, janganlah membanyakkan berjaga malam. Jangan membanyakkan berjaga malam, maksudnya jangan tak tidur malam. Adapun kalau kita berjaga pada sepertiga malam tu lain. Maknanya kita mendahulukan dengan tidur. Walaupun kita kata tidurnya itu mungkin kurang 4 jam ke ataupun 5 jam ke, tapi kita mendahulukan atas berjaga tu dengan tidur. Yang dimaksudkan pada perkataan ulama ni ataupun pada perkataan pengarang kitab ni, dia kata jangan membanyakkan berjaga malam. Yang ni maksudnya jangan sampai tak tidur malam. Jangan membanyakkan waktu malam tu dengan berjaga tanpa tidur. Tu, kan ada setengah daripada kita malamnya tak tidur, tidurnya siang. Jadi malam tu dia berjaga. Maksud berjaga ni bukan dia menghidupkan malam. Ada setengah daripada orang dia ihyaul lail, menghidupkan malam dengan beribadah. Tetapi dia mendahulukan sebelum menghidupkan malam itu dengan tidur walaupun sekejap. Sekurang-kurangnya mungkin dia tidur selepas daripada isyak, telah selesai solatnya ataupun dah selesai zikir dan ibadatnya, pukul 10 dia pun tidur. Kemudian dia set masa, pukul 2 dia bangun untuk beribadah. Itu dipanggil orang yang menghidupkan malam, mendahulukan sebelum daripada beribadah itu dengan tidur. Bahkan termasuk dalam perkara yang afdal, terlebih utama, orang yang nak bertahajud itu didahulukan dengan tidur walau sekejap. Walau sekejap. Itu lain pada bab orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah. Adapun yang berjaga malam ni, iaitu mereka yang memang tak tidur. Mereka yang memang tak tidur, walaupun tak tidur tu dengan melakukan perkara-perkara yang elok,
Sama ada baca Quran ke, mutalaah ke, ataupun buat pekerjaan-pekerjaan. Tetapi dengan tak didahulukan dengan tidur, maka akan memberi kesan. Kita bagi tahu dah pada kuliah yang semalam, terutama pada budak yang menghafal Al-Quran, orang yang mengaji, orang yang mengulang kaji, mutalaah dan sebagainya, maka jangan sampai kita membawa pekerjaan kita tu sampai terlalu lewat malam. Nanti dia akan memberi kesan yang buruk pada akal kita, dan juga memberi kesan yang buruk pada tubuh kita. Okey, jadi dia kata janganlah membanyakkan berjaga malam, yang ni tak tidur, seperti mana kebanyakan kita hari ni. Bila dah pegang telefon, main gamenya ke, ataupun layan Facebooknya, ataupun WhatsAppnya, ataupun tengoklah apa-apa pun yang dia lakukan. Bila dah pegang saja telefon, mata yang mengantuk pun jadi cerah. Tu dia. Baik-baik kita ngantuk mula menguap, tapi bila dah pegang telefon, dah buka Facebook satu selak, lama-lama sedar-sedar kopak dah. Tak sedar. Ataupun mereka seperti anak-anak kita ni kena jagalah. Mereka ralik dengan main game dan sebagainya. Ada ketika sampai tinggal makan, sampai tinggal tidur, paling teruk lagi sampai tinggal ibadah. Kenapa? Kerana tertumpu dengan bermain. Sehingga tidurnya lewat. Okey, tidurnya lewat, berjaga pada tiap-tiap malam. Jadi janganlah membanyakkan berjaga malam, supaya cukup tidur yang mendatangkan kesihatan. Jadi dia kata jangan berjaga malam supaya kita memiliki masa yang sesuai dan cukup untuk kita tidur. Kerana apabila ada masa yang cukup untuk kita tidur, maka akan mendatangkan kesihatan pada tubuh badan. Orang yang menjaga tidurnya, insya-Allah tubuhnya akan menjadi sihat. Menjadi sihat. Jadi tidur ni dia maknanya jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Dia nak kena pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan ini adalah yang pertengahan. Kerana itu sekurang-kurang waktu bagi orang yang muda tu, sepertiga daripada waktu sehariannya diperuntukkan untuk tidur, iaitu 8 jam. Tapi bila dia dah semakin berusia, dah semakin meningkat, semakin kurang. 1/4 daripada waktunya itu digunakan untuk tidur. Dan bila dia semakin tua lagi, maka hanya 1/6 daripada kehidupannya itu diperuntukkan untuk tidur, iaitu 4 jam sehari. Mana semakin kurang. Okey. Jadi dia kata jangan membanyakkan berjaga, supaya apa? Cukup tidur yang mendatangkan kesihatan. Kerana berjaga itu, yakni berjaga malam, orang yang tak tidur. Kerana berjaga itu, yakni banyak berjaga malam dengan tak tidur, mendatangkan beberapa penyakit, boleh menyebabkan datangnya beberapa penyakit, dan menggoda akan orang yang berjaga malam ni beberapa penyakit yang berlain-lainan, dan boleh menarik beberapa lagi penyakit-penyakit yang lain. Maksudnya berbagai-bagai jenis penyakit boleh dihidapi oleh orang yang senantiasa mengekali dengan berjaga malam tanpa tidur. Ataupun orang yang tidur lewat ke, ataupun memang orang yang suka lewat, orang yang tak suka tidur malam. Malamnya tu dia buatlah benda-benda macam-macam lah. Terutama kalau kita buat perkara-perkara yang tak berfaedah lah. Dengan melihat kepada telefon, melihat kepada TV, ataupun bermain dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan penyakit. Bukan satu penyakit, bahkan berbagai-bagai penyakit. Sebab tu kalau kita lihat daripada segi perubatan pun, para doktor dan pengamal-pengamal kesihatan, mereka telah menyatakan beberapa kesan akibat daripada tidur lewat ataupun akibat daripada berjaga malam secara berterusan. Di antaranya orang yang kerap berjaga pada waktu malam, iaitu mereka ini lebih berisiko yang tinggi untuk mendapat penyakit kanser, terutama bagi orang perempuan. Antaranya kanser kolon. Kanser kolon ni mana? Kanser yang berlaku pada usus dalam perut. Dan juga berisiko untuk mendapat penyakit kanser payudara. Itu bagi orang perempuan. Okey. Kemudian di antara kesan yang lain, orang yang kita kata tidur lewat, orang yang membanyakkan waktunya untuk berjaga malam ni, dia mempercepatkan proses penuaan. Maksudnya umurnya muda tapi mukanya nampak tua.
dengan kedutan di bahagian matanya, kedutan di dahinya ataupun pipinya, tak nampak segar. Kerana apa? Kerana tidur ni di antara kebaikannya, dia seolah-olah mereset balik aktiviti tubuh kita, sehingga kulit kita pun boleh nampak comel dengan sebab kita menjaga tidur dengan baik. Jadi kalau orang yang dia tidak menjaga tidurnya, maka dia akan cepat nampak tu. Dan kita pun boleh tengok, kalau orang yang disibukkan dengan pekerjaan sampai tak tidur, mukanya tu nampak macam kira kata nampak kesan penat tu ada, sehingga nampak berkedut-kedut dan mula jalur dan sebagainya, hitam di bawah mata dan sebagainya. Itu kesan daripada kurang tidur ataupun kesan daripada memperbanyak berjaga malam. Okey, itu yang kedua. Dan di antara kesan penyakit yang lain, orang yang sentiasa berjaga malam, kurang waktu tidurnya, sentiasa berjaga malam ni boleh mendapat risiko mudah naik berat badan. Kita panggil obesity. Orang yang mengalami masalah naik badan ni cepat. Di antaranya dengan sebab apa? Dengan sebab dia lewat tidur. Dia lewat tidur ataupun berjaga pada waktu malam. Dan di antara kesan yang lain, yang keempat, orang yang sentiasa berjaga malam ni akan terganggu ingatannya. Akan terganggu ingatan jangka pendek dan juga ingatan untuk proses pembelajaran tu jadi lembab. Orang yang kita kata biasa tidur lewat dan sebagainya, jadi dia punya otak tu untuk ingatan jangka pendek ni jadi seolah jadi rosak. Mudah untuk lupa. Kalau diberikan sesuatu daripada pengajaran dan sebagainya, dia susah nak tangkap. Dia lambat untuk tangkap apa yang diperkatakan oleh guru, apa yang kita kata ni untuk difahami tu jadi susah, jadi sukar. Kenapa? Antara sebabnya kerana lambat tidur. Ataupun malam tu dia banyak berjaga. Ini kesan yang buruk. Kerana apabila mereka tidur malam, pagi tu mula mengantuk lah. Bila mengantuk, orang ngajak dia tidur. Jadi macam mana nak dapat ilmu? Macam mana nak lekat ilmu? Sebab tu ada sebahagian daripada guru-guru, mereka sangat syadid pada bab waktu ni. Bila sampai waktu pukul 10, habis dah waktu menghafal. Waktu tu waktu untuk tidur, waktu untuk rehat. Nanti nak menghafal, sambung balik. Bangun pagi sikit, pukul 4.30 ke, pukul 5 ke, waktu tu baru sambung balik menghafal dan murajaah dan sebagainya. Kenapa? Waktu tu lebih baik, lebih fresh. Otak kita ni lebih dalam keadaan dia sudah berehat dah. Bila dah rehat, bila kita nak menghafal apa tu, dia mudah untuk masuk. Begitu juga kita yang dah meningkat kepada usia yang dewasa ni, kalau kita nak mengingat sesuatu, maka disyorkan untuk memperbanyakkan membaca sebelum daripada masuk waktu subuh ataupun selepas daripada masuknya waktu subuh. Jadi kalau malam tu kita paksa akal kita untuk menghafal, dia akan jadi satu perkara yang agak sukar. Kenapa? Seolah macam mesin lah, kalau daripada pagi dia berjalan, malam tu dah masuk panas lah. Bila panas ni kadang mulalah jam lah, nak lekat lah, tak berfungsi dan sebagainya. Otak kita gitu juga. Daripada pagi tu kita tekan, duk mikir pasal ni, mikir pasal kerja, mikir pasal kehidupan, mikir pasal mainan lagi. Banyak benda yang kita fikir. Jadi sampai malam tu kita tekan dia lagi supaya mikir. Oh, dia tak lagi dah. Kerana akal kita ni dia ada had ni. Dia ada had. Jadi kalau kita biasakan dengan tidur lewat, kemudian kita buat pula dengan perkara-perkara yang memberatkan akal kita. Di antara perkara yang memberatkan akal ni, iaitu kita melihat kepada telefon, kita bermain pada telefon, kemudian kita paksa membaca dan sebagainya. Itu dia akan memberatkan akal kita. Jadi di antara kesannya, dia akan mengganggu ingatan jangka pendek dan proses pembelajaran tu jadi terbantut. Dia akan jadi terbantut. Okey. Baik. Dan yang seterusnya, di antara kesan dengan sebab banyak berjaga malam ni untuk jangka panjang. Ingatan jangka panjang pun dia akan memberi kesan, sehingga akibat daripada orang yang biasa jaga malam ataupun orang yang tak tidur malam ni, untuk kesan jangka panjang, ketika peringkat umurnya semakin meningkat, dia mudah diserang penyakit Alzheimer, dia panggil. Mudah lupa ataupun ke arah nak nyanyuk lah kita kata. Orang yang Alzheimer ni dia mudah lupa. Yang mana dia tak ingat dah perkara ke depan, melainkan dia akan ingat perkara-perkara yang ke belakang. Proses dia nak hilang ingatan tu, dia akan bermula dengan ingatan yang ke depan ni, dia dah tak mula dah. Dia mula akan hilang pengenalan terhadap ahli keluarganya. Terkadang isterinya pun dia tak kenal, terkadang anak-anak pun dah mula tak kenal. Kemudian ingatannya banyak mengingat kepada peristiwa belakang, sampai satu masa langsung tak ingat apa. Dia langsung tak ingat apa. Jadi kesannya ni lah, antaranya banyak tidur malam, banyak tak tidur malam, mana banyak berjaga malam. Itu di antara kesan dia.
Di antara kesan ataupun sebab dia lah. Walaupun Alzheimer ni dia boleh berpunca dengan berbagai-bagai, antaranya kencing manis pun boleh sebab, dan juga darah tinggi pun boleh sebab kepada penyakit Alzheimer. Okey, tu di antara penyakit. Dan di antara penyakit lain yang akan tertarik menuju kepada anggota seseorang dengan sebab tidak jaga dengan sebab banyak berjaga malam ni, iaitu risiko serangan jantung. Dia akan mengalami risiko serangan jantung. Tu heart attack dia panggil, serangan jantung. Boleh berlaku pada bila-bila masa. Kenapa? Kerana kurang tidur. Dan di antara kesan yang lain, orang yang gemar tak tidur malam ataupun berjaga tu, hilangnya imunisasi pada tubuh. Yang ini hilangnya ketahanan tubuh, mudah mendapat penyakit. Sebab tu kita kata tidur ni dia merupakan di antara satu proses yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni sebagai proses untuk mengembalikan tenaga tubuh. Seolah nak bina balik imunisasi, yang ni kekuatan tubuh kita supaya mudah untuk melawan penyakit. Supaya kita tak mudah untuk dihinggapi dengan penyakit lah. Jadi di antara caranya adalah kita dengan bukan memperbanyakkan tidur lah, yang ni kita menjaga waktu tidur. Jadi kalau kita banyak tak tidur, pada malam tu berjaga, jadi tubuh kita akan menjadi lemah. Dia punya imunisasi tu akan semakin kurang. Sehingga mudahlah kita ni akan dihinggapi dengan berbagai-bagai penyakit. Okey. Dan di antara yang lain, kesan daripada tak tidur malam ataupun berjaga malam, iaitu kemurungan. Ni penyakit kemurungan. Jenis penyakit yang boleh menyebabkan stres, tekanan dan sebagainya, suka hidup bersendiri dan sebagainya. Tu bahaya. Okey, bahaya penyakit kemurungan ni. Bila sampai kepada satu tahap yang terlalu tinggi, orang yang mengalami kemurungan ni boleh menyebabkan dia bertindak agresif. Kenapa? Kerana biasanya kalau orang tak tidur malam disebabkan dengan masalah kemurungan dan berbagai-bagai lagi, malam pertama tu dia boleh kontrol lagi, masuk malam kedua tu dia dah mula hilang dah, dia punya keadaan diri tu dah tak stabil. Masuk malam ketiga dia dah mula berhalusinasi. Dia dah mula berhalusinasi kerana kurang tidur tu. Jadi kat situlah dia dengar bisikan, terkadang dia nampak sesuatu yang seolah menakutkan sehingga dia bertindak agresif. Okey, dia bertindak agresif. Atau kesan yang buruk lah, sebab tu kena tidur. Kerana akal kita dia pun perlu berehat. Okey. Dan seterusnya, di antara penyakit yang mudah datang kerana kepada orang yang tak menjaga tidurnya, iaitu orang yang kurang tidur ataupun yang biasa tidur lewat ataupun berjaga malam, iaitu risiko dijangkiti penyakit diabetes, iaitu kencing manis. Jadi kencing manis bukan semata-mata hanya kerana kita makan benda manis. Itu betul dah. Itu faktor utama lah. Tapi kesan yang membuka. Kenapa kita ni boleh, orang lain pun minum manis juga, orang lain pun makan gula juga, orang lain pun ada ambil manisan dan sebagainya, kenapa tak kena? Kita je yang kena. Antara sebabnya kan tubuh kita ni lemah. Tubuh kita lemah. Di antara sebab tubuh lemah ni kerana tak jaga tidur malam. Kita tak jaga tidur kita, tidur lewat dan sebagainya, menyebabkan tubuh tu hilang dia punya ketahanan sehingga mudah dijangkiti dengan penyakit. Ni sebab tu kata ulama ni, kata pengarang kitab ni, kalau kita tak menjaga waktu tidur yang cukup, yang boleh menyebabkan datangnya kesihatan, maka sebaliknya itu, bila tidur tak cukup, kita berjaga malam, maka mudahlah kita ni dijangkiti dengan penyakit. Bukan satu penyakit, bahkan beberapa lagi daripada penyakit-penyakit yang lain boleh datang kepada kita dengan sebab mengamalkan jaga malam, yang ni tak tidur pada malam hari. Okey. Dia kata lagi, maka orang yang mengekalkan berjaga malam itu harus membawa kepada gila. Kalau dah tak tidur malam, akhirnya dia pergi kepada penyakit gila, mana hilang ingatan lah. Macam-macam boleh berlaku bila orang yang tak tidur malam. Kerana tu kita lihat di zaman kita sekarang ni, sebab tu kita kena perhatikan anak-anak kita, yang muda sama ada lelaki dan perempuan. Kita kena hati-hati kerana ada sebahagian daripada dadah, yang namanya dadah jenis sintetik ni, dadah jenis moden ni. Bukan seumpama dulu boleh kata dadahnya ganja saja, tapi sekarang ni ada jenis dadah sintetik namanya. Namanya dikenali dengan nama syabu ataupun methamphetamine, yang mana kesan daripada menggunakan dadah ni ialah dia boleh menyebabkan seseorang itu tahan daripada tidur.
Seumpama orang ambil pil kuda dan sebagainya lah tu, dia boleh tahan daripada tidur. Jadi apabila dia tahan daripada tidur, malam pertama dia boleh tahan lagi. Masuk malam kedua tu dia boleh tahan, masuk malam ketiga tu dah mulai nak. Kenapa? Tubuhnya tak larat. Tubuhnya semakin lemah tapi matanya tak boleh nak tidur. Kerana kesan daripada dadah tersebut. Sebab tu berlakunya kita lihat orang yang menghisap dadah ni sampai terkadang mengancam keselamatan ibu bapanya, ada sampai bunuh, ada sampai macam-macam lah. Kenapa? Itulah halusinasi. Bila tak tidur, dia tergambar dengan bermacam-macam. Orang datang nak temu dia, ingat orang nak mengancam dia. Itu halusinasi yang datang. Sebab fikiran dia tak tenteram. Kerana tak tidur. Ini kesan bahayanya dadah jenis tersebut. Ni ada banyak dah tersebar di negara kita ni yang menyebabkan rosaknya generasi sekarang ni. Kerana itulah perkara-perkara tersebut. Dia rasa seronok, tak tidur tu rasa hebat dan sebagainya. Tapi tubuh lemah, nak bangun tak boleh, mata tak nak tidur, nyakit lah gitu. Kan susah. Sebab tu jangan kita menggunakan sesuatu yang boleh menyebabkan hilangnya tabiat asal kita sebagai manusia. Malam waktu untuk tidur, kita tidur. Siang waktu kita berurusan, kita berurusan. Adapun nak mengurangkan tidur kerana kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak jadi masalah. Tapi jangan kita memaksa diri sehingga menyebabkan kita kata ni, sehingga menyebabkan boleh berlakunya kesakitan ataupun kemudaratan pada diri. Itu pun tak disuruh pada syarak. Nak beribadah mengikut kemampuan kita. Kerana sebaik-baik ibadah ni yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sedikit tetapi berkekalan. Biarlah kita istiqamah dengan ibadah yang sedikit saja. Kalau kita tak mampu untuk berjaga start daripada pukul 2 sampai masa waktu subuh, sekurang-kurangnya awalkan sedikit bangun 1 jam sebelum daripada subuh, ataupun sekurang-kurangnya setengah jam sebelum daripada subuh, untuk kita dapat solat witir, untuk dapat kita bertasbih, berzikir. Kalau dapat kekal yang itu pun alhamdulillah lah tu. Itu pun alhamdulillah. Kemudian lah tambah sikit-sikit, tambah sikit lagi sampai kita terbiasa dengan beribadah pada malam hari. Yang tak naknya malam tu kita jaga tapi tak beribadah. Itu tak nak. Yang tu jangan. Baik. Kemudian yang seterusnya, moleklah berjaga-jaga sedikit pada musim panas kerana menyegarkan tubuh. Kalau musim panas, dia kata moleknya kita ni kurangkan tidur. Maknanya banyak berjagalah. Banyak berjaga terutama pada waktu malam. Kan kita tak selesa nak tidur kalau panas. Tu bagi rumah, kita kata bagi orang yang di rumahnya tidak ada kemudahan kipas dan sebagainya, atau aircon dan sebagainya lah. Jadi kalau orang yang ada kemudahan tu, dia tak rasa panas ke sejuk ke dan sebagainya, sama je keadaan dia. Tapi dia kata kat sini moleknya ini baiklah. Berjaga-jaga sedikit, bukan berjaga terus. Maknanya jangan kita memperbanyakkan tidur sangat pada musim panas. Kenapa? Kerana dengan sebab berjaga-jaga tu dapat menyegarkan tubuh. Kalau kita nak rasa, kalau musim panas ni memang kita tak boleh nak tidur, tak selesa. Lagi-lagi kalau tak ada kipas. Terkadang rumah yang ada kipas pun payah nak tidur. Lagi rumah batu dan sebagainya, bila malam dengan uapnya, macam-macam lah. Jadi kita tak boleh nak tidur. Jadi kalau musim panas ni, moleknya kita kurangkan tidur, dia kata. Banyak berjaga. Kerana untuk menyegarkan tubuh kita. Sayujianya dan seterusnya, sayujianya hendaklah memeliharakan tubuh daripada dimasuki oleh hawa sejuk dengan berselimut. Tu. Dia kata sayujianya hendaklah memeliharakan tubuh ketika tidur daripada dimasuki oleh hawa sejuk. Hawa sejuk ni maknanya angin sejuk lah, angin sejuk. Hawa sejuk, bagaimana cara nak pelihara tu? Dengan berselimut yang meliputi sekalian tubuh pada musim sejuk, dia kata. Kalau musim sejuk ni memang kita nak pakai selimut. Kalau musim panas ni kita tak pakai selimut sebab panas. Adapun kalau musim sejuk, dia suruh pakai selimut kalau tidur. Kalau tidur tu pakai selimut supaya menutup badan. Kerana pada musim itu, yakni musim sejuk tu, kerana pada musim itu, yakni pada musim sejuk, kurang gerak-geraknya. Jadi apabila musim sejuk ni kita kurang ke mana-mana. Lagi musim hujan lah. Kalau musim sejuk tempat kita ni masuk musim hujan. Jadi musim hujan ni kita kurang bergerak. Kita kurang bergerak, gerak pada siang hari ke malam lagi lah. Kita hanya banyak duduk berehat dan sebagainya.
Okey, banyak duduk dan rehat sebagainya. Jadi dia tuntut kita supaya pakai selimut. Kenapa kena pakai selimut? Supaya tubuh tu panas. Jadi sekurang-kurangnya dengan kita berselimut, tubuh kita panas, adalah perlu sedikit ke yang dapat menggantikan pergerakan kita pada siang hari yang banyak bergerak tu, menyebabkan tubuh kita seolah-olah cergas. Jadi kalau musim sejuk kurang bergerak, jadi macam mana nak panaskan tubuh? Kita pakai selimut. Okey. Maka gerak tubuh itu ialah kerana mengikut panasnya. Yakni bila banyak panas tubuh, nescaya banyaklah geraknya. Ini betul lah. Dah, kalau kita lihat masa musim sejuk, kalau dah tidur tak sedar. Melainkan sejuk tu je baru tarik selimut. Tapi kalau musim panas, kejap kanan, kejap kiri, kejap duduk, kejap nerak, kejap terlentang. Nanti kalau tak sedap tidur atas katil, turun bawah katil. Tak sedap dalam bilik, keluar bilik. Kenapa? Panas. Dengan sebab panas tu kita banyak bergerak. Tapi kalau sejuk ni tak banyak gerak. Tak banyak gerak. Dan apabila masuk sejuk ke dalam anggota yang batin, ini masuk kepada anggota badan, dalam badan kita, seumpama masuk ke dalam paru-paru ke, masuk ke dalam jantung kita ke, masuk ke dalam hati ni, masuk ke dalam anggota yang batin, nescaya memberi bekas, ini memberi kesan. Dan jadilah daripada angin yang sejuk masuk ke dalam batin tu, pertama penyakit selsema. Kalau kita tidur dalam keadaan tak berselimut di musim sejuk, akibat daripada sejuk tu dia akan menyebabkan angin sejuk tu masuk dalam anggota badan kita. Bila dah masuk dalam anggota badan kita, mungkin menyebabkan paru-paru kita terkesan, menyebabkan penyakit selsema. Selsema ni walaupun kita kata dia di hidung, bersinnya, hingusnya, tapi dia berpunca dengan sebab tubuh kita tu. Dengan sebab tubuh kita tu dalam keadaan sejuk. Dalam keadaan sejuk. Okey, ada kata bila sejuk boleh menyebabkan selsema, penyakit selsema. Kemudian rejan. Rejan di kat sini. Rejan ni maksudnya apa? Sejenis penyakit batuk yang keras dan berjangkit, terutama kena pada budak-budak. Jenis orang yang ada asma ke, ataupun ada lelah dan sebagainya, bila musim sejuk ni sampai dia boleh menyebabkan batuknya kuat, batuk sampai berkahak pun ada. Tu batuk keras dia panggil, batuk yang memang memeritkan tekak. Dan terkadang batuk ni boleh menyebabkan berjangkit kepada orang lain. Tu bahayanya tu. Dengan sebab tidur tu lah, tidur tak berselimut pada musim sejuk. Kemudian yang seterusnya, restung perut. Restung perut ni dia panggil penyakit resdung. Kena mudah penyakit resdung. Resdung dengan selsema ni sintennya sama, tapi resdung ni lebih perik lah. Sebab dia duduk dalam sinus ni. Dia panggil sinus juga dalam hidung kita ni, kesan dia. Terkadang sampai bawa pada sakit kepala pun ada, gatal-gatal tubuh pun ada, dengan sebab penyakit resdung ni. Jadi berpunca daripada ni. Tidur malam dalam suasana yang sejuk, kita tak berselimut. Okey. Dan penyakit rheumatisme. Rheumatisme ni maksudnya penyakit sengal-sengal tulang. Sengal-sengal tulang dan tubuh, ataupun bahasa sekarang kita kata radang sendi. Jadi pada sendi kita ni rasa macam sakit je. Rasa bisa je pada sendi, kadang pada tumit kaki, kadang pada lutut, atau pada siku kita, pada pergelangan, mana bahagian sendi tu kita rasa macam sakit. Sakit ni disebabkan apa? Disebabkan tidur dalam keadaan sejuk. Jadi musim sejuk tu kalau kita tak berselimut, ataupun kita kata kita biasa dah tidur tak selimut, tapi sekurang-kurangnya mesti kena ada penutup badan, terutama bahagian dada kita. Ditutup dengan pakaian lah, dengan baju ke, dengan kain ke, jangan biar terbuka. Kerana di kawasan yang paling utama, dia walaupun kita kata angin tu seolah-olah tak masuk dalam tubuh, tapi bila dah sejuk dia meresap, masuk dalam paru-paru kita tu utamanya, boleh memberi kesan. Ini di antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh apa ni? Disebabkan oleh musim sejuk, kemudian kita tak tidur dengan memakai selimut. Okey, jadi musim sejuk kalau boleh pakai selimut, terutama untuk budak-budak. Jaga molek. Okey, sebab tu kanak-kanak ni dia tak sesuai tidur dalam keadaan berekon. Mana tak sesuai.
Makna kalau rasa panas sangat untuk permulaan tu boleh waktu matikan, biar dengan kipas biasa. Itu pun kalau kipas biasa pun jangan dihalakan dengan satu hala, biar kipas tu berpusing. Kerana ada setengah daripada budak ni dia tak tahan lagi paru-parunya tu dengan suasana sejuk, boleh menyebabkan asma, boleh menyebabkan lelah, batuk dan berbagai-bagai lagi penyakit dalaman. Okey, tu kena jagalah. Dan yang seterusnya, janganlah sekali-kali berangin pada waktu tidur. Janganlah sekali-kali berangin pada waktu tidur, yakni angin daripada luar. Itu buka tingkap. Angin daripada luar ni angin malam. Jangan sekali-kali berangin pada waktu tidur. Maka dari sebab itu wajiblah menudung, yakni menutup jendela-jendela pada ketika itu. Dia suruh kita tutup tingkap-tingkap. Kalau tidur ni rumah-rumah dululah biasa tingkap terbuka. Rumah dulu walaupun kita kata tak ada kipas, tapi kalau rumah yang diperbuat daripada papan ni, malam dia sejuk. Lagi satu sistem sistem pembinaan rumah orang dulu-dulu ni lengkap. Dengan kecerdikan mereka tu lengkap. Jadi kalau malam tu tak rasa sejuk walaupun tutup. Dengan lubang angin dan sebagainya. Siang pun rasa gitu juga. Dengan waktu yang sesuai lah. Kerana kita di Malaysia ni dia panggil suhu yang khatulistiwa ni dia pertengahan. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Walaupun ada musim panasnya tapi taklah terlalu panas. Dan ada musim sejuknya dan taklah terlalu sejuk. Jadi binaan rumah orang dulu-dulu tu memang mereka tu oleh kerana tak ada teknologi kipas dan sebagainya, rumah tu dah memang direka bersesuaian dengan aliran angin. Jadi angin tu sentiasa masuk saja. Tapi dia kata janganlah sampai kita buka tingkap ataupun buka pintu ketika tidur. Itu jangan. Okey. Waktu dia kata wajiblah menudung jendela-jendela, bahkan termasuk bahagian sunnah kan kita ngaji sebelum ni, iaitu sebelum tidur daripada malam pastikan pintunya berkunci, tingkapnya berkunci. Okey. Dan tiada patut sekali-kali tidur di atas sutuh. Sutuh ni maksudnya atap yang terbuka, tempat yang ada ruang di rumah kita yang tak beratap. Okey, rumah bertekak ke kalau zaman sekarang kita panggil balcony lah, maksudnya duduk di kawasan yang terbuka, duduk di luar. Dia kata jangan sekali-kali tidur di atas sutuh supaya tiada terkena hawa lembab yang memudaratkan tubuh dan menyebabkan beberapa penyakit. Maksudnya kalau tidur tu jangan sampai tidak beratap, terbuka macam tu saja. Kerana kesannya nanti embun tu akan kena pada tubuh kita, kena pada anggota tubuh kita ni, dia boleh menyebabkan kemudaratan pada tubuh dan menyebabkan beberapa penyakit yang lain seperti mana yang kita nyatakan tadi tu. Terutama penyakit pada paru-paru lah. Paru-paru menjadi sejuk ataupun orang kata paru-paru berair dan sebagainya lah. Kesan daripada tidur di kawasan yang terbuka sehingga terdedah kepada embun waktu malam. Okey. Dan yang seterusnya, janganlah bersempit-sempit di dalam suatu bilik tempat tidur. Okey. Ni di antara adab tidur lah ni. Janganlah bersempit-sempit di dalam suatu bilik tempat tidur manakala ia kecil. Kalau bilik yang kecil ni jangan kita nak sombak belaka dalam tu. Bila kita lihatlah kebiasaannya, peringkat budak-budak ni dia memang suka tidur ramai-ramai. Dia suka tidur ramai-ramai. Dan di antara adab ni kita bagi tahu dah sebelum ni. Kalau tidur tu walaupun tidur dengan perempuan-perempuan pun perlu ada jaraknya. Ini kan pula kalau tidur tu bercampur di antara lelaki dan perempuan. Walaupun anak lelaki dan anak perempuan pun kena asingkan. Bila kedua-duanya dah sampai kepada peringkat memayis, dah boleh kenal dah di antara lelaki dan perempuan, tu kena pisah dah. Kena pisahkan, jangan tidur sama. Okey. Kena ada lelaki satu bilik, perempuan satu bilik. Ataupun kalau tak ada bilik yang banyak, lelaki tidur luar, perempuan tidur dalam. Itu yang paling ahsannya, paling baik. Dia kata janganlah bersempit-sempit di dalam suatu bilik tempat tidur manakala ia kecil, padahal pintu dan jendela-jendelanya bertutup. Supaya apa ni? Supaya cukup mendapat udara yang dikehendaki. Umpama contoh bilik yang kecil, kita sombak ramai-ramai dalam tu, kemudian tutup tingkap, kemudian tutup pintu rapat-rapat. Apa jadi dalam tu? Kurang udara. Kurang udara. Kerana apabila kita tidur, kita duduk dalam tu,
kita perlukan udara. Orang tidur ni dia perlukan udara lah, oksigen untuk sedut. Jadi kalau bilik tu kecil, ruangan oksigen untuk masuk tu jadi kurang. Jadi apabila ramai duduk dalam tu, semua nak menyedut dengan udara yang sikit, kemudian ramai pula yang mengeluarkan semula udara yang kotor daripada diri kita, jadi seolah dia recycle. Tu boleh menyebabkan lemas. Boleh menyebabkan lemas, dan terkadang bila terlalu padat boleh menyebabkan kematian tanpa sedar lah. Boleh sesak nafas dan sebagainya. Jadi jangan, kalau bilik kecil jangan ramai-ramai duduk dalam tu. Okey, maknanya tak boleh nak padat sangat lah dalam keadaan tertutup. Kalau nak ramai boleh, tapi bukalah ruang sedikit, pintu ke ataupun ruang tingkat sedikit, supaya udara tu boleh keluar. Tu tak capur lagi yang tidur ketuk dan sebagainya dengan bau busuknya lagi. Tu lagilah di antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya kemudaratan. Okey. Dan yang seterusnya, bahawa menukarkan udara tempat tidur pada tiap-tiap pagi kemudian daripada tidur. Bagaimana caranya nak tukar udara ni? Dengan membuka pintu dan jendela-jendela. Kerana itu ialah setengah-setengah daripada kehendak kesihatan. Maknanya bila kita duduk dalam bilik, jangan tertutup je, seolah tak terbuka langsung. Jangan. Jadi maknanya udara yang ada dalam bilik kita tu disuruh tukar. Bagaimana cara nak tukarnya? Kita bukalah tingkap tu. Bila pagi saja kita buka tingkap. Jadi bila kita buka tingkap, udara yang di dalam pun keluar. Masuklah udara yang luar ke dalam. Ini bagus. Sebab tu anak-anak yang kecil pada waktu pagi ni disuruh dedahkan dengan udara yang segar. Sama ada bawa bersiar ke ataupun duduk dalam bilik tu, dibuka segala tingkapnya, supaya dia dapat menghirup udara yang segar. Kita pun begitu juga. Kalau kita sentiasa tutup saja, ada pesen rumah orang ni tak pernah buka, tutup gitulah. Dia tutup, dia memada dengan menggunakan aircon tanpa dia mengambil udara yang luar. Okey, jadi maknanya kena tukar udara tempat kita tidur tu terutama sekali. Kerana dia boleh membantu nisbah, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan keselesaan. Jadi kalau kita lihat dalam rumah tu kita rasa tak tenang, duduk tak selesa dan sebagainya, cuba kita lihat keadaan rumah kita dulu. Macam mana kita menyusun atur rumah kita. Dari bentuk pencahayaan masuk dalam rumah macam mana, kemudian kesan angin masuk dalam rumah macam mana. Tu kena jaga belaka tu, kerana tu dia seolah-olah memberikan sedikit pengaruh dalam memberi kesan kehidupan dalam rumah. Jadi rumah yang sentiasa gelap saja, hanya berpandukan kepada cahaya elektrik saja, dia tak memberi kesan yang baik. Sebab tu rumah ni kena ada pencahayaan matahari. Ada satu sudut matahari tu masuk dalam rumah, menyinari rumah, dia akan memberi cahaya lain. Matahari ni dia membawa cahaya yang lain. Ada pelampu, dia bawa cahaya yang lain. Kemudian dalam rumah tu mesti ada ruang yang udara luar tu boleh masuk, dengan tingkapnya, pintunya dan sebagainya. Bila kita buka, angin pun masuk, kan dia boleh tukar, masuk ikut sini, keluar ikut jalan lain atau sebagainya. Itu kaedah supaya suasana rumah tu dia jadi seolah dia dengan sendirinya bertukar. Dengan sebab ada angin masuk, cahaya matahari masuk, jadi dia akan memberikan suasana yang baik dalam rumah. Kalau tak, maknanya dia akan menyebabkan tekanan. Sebab tu ada sebahagiannya tak suka nak duduk rumah, tak selesa duduk rumah. Kerana apa dia? Masalah tu, masalah suhu ataupun udara dalam rumah tu tak bertukar. Jadi kita kena buka supaya memberikan kebaikan pada kesihatan. Memberikan kebaikan kepada kesihatan. Baik. Dan yang seterusnya, janganlah diharum-harumkan sangat dengan bunga-bunga atau buah-buahan. Janganlah diharum-harumkan sangat dengan bunga-bunga atau buah-buahan di dalam bilik tempat tidur, kerana iaitu mencederakan kesihatan. Jadi maksudnya apa di sini? Janganlah diharumkan sangat dengan bunga-bunga atau buah-buahan ni, iaitu kita menggunakan sesuatu haruman yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Umpama contoh bahan-bahan kimia lah, bukan bahan semula jadi. Mana haruman ataupun haruman yang berbau bunga dan juga haruman yang berbau buah ke, yang telah diproses dengan chemical, dengan bahan-bahan tertentu. Dan tadi umpama dicampur dengan alkohol dan sebagainya. Ni dia kata jangan diperbanyakkan sembuh dalam bilik. Kenapa? Udara tu dia akan memberi kesan.
Sebab apa? Udara ataupun bau yang ada dalam bilik tu dia bercampur dengan chemical. Dia bercampur dengan bahan-bahan yang boleh menyebabkan penyakit pada tubuh badan. Okey. Adapun kalau kita mengharumkan bilik dengan haruman seumpama kita bakar bukhur, ataupun kita kata kemenyan lah, kemenyan arak tu bukhur, dengan bau oud ke kasturi dan sebagainya, itu disunnahkan, itu dituntut. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia senantiasa mengharumkan tempat tidurnya, tempat ibadahnya dengan membakar sesuatu yang mengeluarkan bau yang wangi, termasuk sunnah. Ataupun kita memakai wangian pada tubuh, wangian suampa kasturi, ambar dan sebagainya, itu tak mengapa. Yang tak boleh ni kita memperbanyakkan harum-haruman yang mengeluarkan bau bunga dan buah-buahan yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Begitu juga kalau umpama contoh rumah kita sekarang ni ada nyamuknya, lalatnya ataupun binatang-binatang yang kita kata boleh menyebabkan digigit dan sebagainya. Jadi kita pun ambil Sheltok, Rixet dan sebagainya. Itu kita pun sembuh. Sembuh. Nak sembuh boleh, tapi pastikan janganlah sembuh waktu tu, tidur waktu tu dengan kita mati. Bukan kata nyamuk mati dengan kita boleh mati. Maksudnya bolehlah sembuh, tapi pastikan sejam sebelum tu. Kemudian pastikan terbuka tingkap supaya udara yang kita sembuh tu dia keluar. Jangan biar dia terkumpul. Memang kita tak nampak kesannya waktu tu, tapi kita tidur. Bila kita tidur ni kan kita sedup masuk dalam tubuh kita. Waktu bila dah kita banyak amalkan, kemudian nanti batuk dan sebagainya, kita tanya apa sebab aku batuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya punca daripada kita. Punca kita sendiri yang tak jaga persekitaran rumah kita ni, terutama bilik tempat kita tidur, dengan menyembuh sesuatu yang bercampur dengan bahan-bahan yang boleh menyebabkan bahaya pada tubuh badan kita. Okey, sebab tu dia ingat, dia pesan supaya jangan memperbanyakkan haruman-haruman yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Umpama yang banyak dijual sekarang ni lah. Tapi kalau nak harumkan dengan bakar bukhur, tu tak apa, ahsan. Okey, itu termasuk bahagian daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau asapnya banyak sangat pun dia kata suruh bakar awal supaya kesan bau tu ada. Jangan time nak tidur time tu kita bakar, memang jadi lemas lah dengan sebab asap tu. Maksudnya kita bajet waktu lah. Sejam sebelum tidur kita bakar sekejap. Bakar waktu bawa keliling rumah kita tu, bawa keluar. Pergi tempat lain pula. Jangan kita bakar tinggal situ, maka asap pun naik. Waktu awal tu wangi ada, lama-lama tinggal arangnya punya bau tu, kita nak tidur pun tak boleh, pedih mata, sumbat hidung dan sebagainya. Jadi kena pandai-pandai kita lah tu, supaya jangan sampai memudaratkan diri kita dan ahli keluarga yang lain. Baik, dan yang seterusnya, sayujianya hendaklah lapang hati dan suci otaknya daripada fikiran menyusahkan. Ni maksudnya apa? Sayujianya hendaklah sebelum daripada tidur tu. Sebelum daripada tidur tu, supaya apa? Kita ni lapang hati, ni tenang hati kita. Tenang hati dan suci otaknya itu, yang ni kosong otak tu. Suci makna bersih lah. Suci otaknya ni, kosong otaknya daripada fikiran yang menyusahkan. Sebelum daripada tidur tu, jangan sampai ada dalam hati dan otak kita ni duk fikir benda-benda yang membebankan kita. Duk fikir tentang aduh mana masalahnya, bila letak tangan atas ni je, sudahlah. Tak kita fikir aduh macam mana ni, besok apa nak buat ni, ni tak jadi ni. Jadi kita jadi pening. Macam mana hati tak lapang, hati tak tenang. Dan otak pun tak kosong daripada memikirkan perkara yang menyusahkan. Dan juga daripada suatu yang memberi kesan, yang memberi bekas, ini memberi kesan sama ada kesukaan atau kesusahan. Dia juga suruh supaya sebelum daripada tidur ni tak salah kita nak mikir sangat. Sesuatu yang boleh memberikan kesan kepada hati kita dan juga otak kita ataupun akal kita ni, sama ada perkara tu melibatkan benda yang kita suka ataupun perkara yang akan menyusahkan kita, ataupun perkara yang membebankan kita. Jangan jangan kita fikir, kerana benda tu boleh jadi gangguan untuk kita tidur. Okey. Dan menjauhkan daripada hasad, dengki, berdendam-dendaman. Tu sebelum daripada tidur, jangan sampai kita ada menyimpan perasaan hasad. Hasad ni mana satu sifat
yang ada pada diri seseorang yang dia tak suka melihat saudaranya itu ada kelebihan. Dia tak suka tengok saudaranya itu dapat kesenangan dan kenikmatan. Dan dalam masa yang sama, dia suka pula apa yang saudaranya dapat daripada kelebihan dan kesenangan itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hasad. Jadi hasad ni satu penyakit yang sangat buruk. Bahkan Nabi SAW memperingatkan umatnya jangan ada penyakit hasad. Kerana apabila ada penyakit hasad, keburukan yang paling besar, sifat hasad ni dia memakan segala kebaikan kita seperti mana api memakan kayu. Lihat api, kita ambil contoh api. Siang tu kalau kita bakar busuk yang besar, kita nyalakan api sikit je. Hidupkan dia sikit je, kemudian kita tinggal. Cuba tengok besok jadi apa. Habis. Tinggal abu je kayu tu. Walaupun sebesar-besar mana kayu tu, bila bermula daripada api yang kecil, nescaya dia boleh makan sikit. Lama-lama kayu yang besar pun jadi habis. Begitu hasad. Hasad bila ada dalam hati kita, amal kita banyak mana sekalipun, dia makan sikit. Akhirnya nanti kita sampai di negeri akhirat menjadi orang yang muflis, orang yang tak memiliki amal kebajikan. Sebab itulah dituntut atas kita ni sebelum daripada tidur supaya memperbanyakkan memberi maaf kepada orang. Menghalalkan segala hutang-hutang orang seandainya kita boleh halalkan, yang tak memudaratkan atas diri kita. Kita ampunkan, kita halalkan perbuatan orang lain kepada kita. Sehingga orang yang memaafkan kesalahan orang lain ini diberi jaminan oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengkhabarkan kepada sahabat bahawa orang yang seumpama ini akan menjadi ahli syurga. Pernah satu ketika Rasulullah SAW dia bersama dengan sahabat duduk di masjid. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan, sebentar lagi kita nak menunaikan solat, ada salah seorang daripada sahabatku termasuk daripada kalangan ahli syurga. Bila sahabat ni dengar saja Nabi memberi jaminan tu, sahabat pun nak tengok siapa agaknya orang yang ketika hidupnya ni Nabi jamin dah dia tu menjadi ahli syurga. Tunggu, masuklah seorang lelaki yang pakaiannya biasa je. Dia bukan termasuk daripada kalangan apa kita kata sahabat yang memiliki kesenangan, kemewahan pun bukan. Dan dia pun bukan termasuk daripada kalangan sahabat yang memiliki kehebatan. Sehingga orang pun tak kenal dia. Masuk dia, keadaannya biasa. Nabi kata, itulah. Kemudian masuk waktu yang lain pun Nabi khabar, kejap lagi ada daripada kalangan umatku ini yang dijamin sebagai ahli syurga. Sahabat pun tunggu, tengok orang yang sama lagi 2 kali. Masuk kali yang ketiga, Nabi kata kejap lagi ada seorang lelaki daripada kalangan sahabat aku yang dijamin sebagai ahli syurga. Masuk tengok orang yang sama juga. Kemudian bila tengok orang yang samanya, ada seorang sahabat ni dia kata, aku nak tengok apa amalan dia ni. Sehingga Rasulullah SAW ni jamin dia ni menjadi ahli syurga. Jadi dia pun bila lelaki ni pun balik, dia pun ikut. Pergi sampai ke rumah dia. Bila lelaki tu masuk ke dalam rumah, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian lelaki tadi pun keluar jawab Waalaikumsalam. Kemudian dia kata, lelaki sahabat seorang lagi, dia kata, boleh tak aku nak menumpang tidur di rumahmu ni beberapa hari? Kemudian lelaki ni tanyalah, kenapa nak tumpang tidur rumahku? Aku ada masalah. Dia reka cerita, aku ada masalah dengan keluarga aku di rumah, jadi aku perlukan tempat untuk tidur. Dia kata, tak apalah, ahlan lah, aku ni rumah gini je lah, bukannya besar mana pun, tapi kalau untuk kita berdua duduk dalam ni tak ada masalah lah. Jadi sahabat ni pun masuk dalam tidur. Malam tu dia tak tidur. Dia nak tengok apa yang dibuat oleh lelaki yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Apabila malam menjelang masuk malam tu, dia tengok lelaki ni tidur awal. Tidur awal, tak bangun pun. Dia tidur awal, jadi dia tunggu lama. Tak bangun malam budak ni. Kemudian bangunnya bila? Bangunnya pagi. Pagi tu setengah jam sebelum masuk subuh, dia pun bangun. Dia bersiap-siap solat 2 rakaat pun dia pergi ke masjid. Kemudian siang harinya balik daripada masjid, tengok dia serapat, maksudnya makan, tak puasa. Siang harinya tak puasa. Jadi sahabatnya kata, malam tak bangun qiyamul lail, siang tak berpuasa. Sebab qiyamul lail dengan puasa ni termasuk dalam ibadah yang besar lah.
Kemudian kata, tak apalah, aku tunggu malam kedua. Kemudian mungkin ada tu dia punya amal-amalan dia. Malam kedua pun gitu juga. Nak kata baca Quran pun tak. Lepas bayang isyak berjemaah di masjid, selesai dengan Nabi, balik rumah, makan, lepas tu tidur. Pagi gitu ulang 2 hari. Masuk hari ketiga dia kata, sama je. Apa hebatnya ibadah dia? Sampaikan Nabi SAW beri jaminan yang mana dia ni termasuk ahli syurga. Jadi bila selesai hari yang ketiga tu, pagi hari keempat tu dia pun minta izin nak balik lah. Dia kata, tak apalah, aku rasa aku nak balik dah ni. Aku nak balik, mungkin aku dah boleh selesai dah urusan aku dengan keluarga aku. Cuma sebelum aku nak balik ni, aku nak kabosa lah kepadamu. Laki tadi kata, apa dia? Sebenarnya aku mari tidur rumahmu ni, aku nak tumpang, nak tengok apa ibadah yang kau buat. Sebab Rasulullah SAW bagi tahu kepada aku, engkau ni termasuk salah seorang daripada ahli syurga. Tapi bila aku tidur di rumahmu, di rumah kau ni, aku tengok malam kau tak semayang malam. Mana taklah ibadah tu kuat sangat. Kemudian siang pun kau tak berpuasa. Engkau bekerja pun nak kata kaya, sedekah pun tak. Tapi apa amalan yang kau buat ni sehingga kau ni dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Lalu lelaki ni kata, aku seperti mana yang kau lihat lah. Tak ada buat benda-benda pun gitu dah. Hari-hari tu lah kerja aku. Siang keluar pergi kerja. Kemudian ada waktu semayang, aku semayang. Tak ada amalan lain yang aku buat. Itulah seperti mana yang kau lihat, itulah yang aku buat. Jadi sahabat ni kata, dakuna sabar. Kerana kalau amalan yang ni ramai lagi sahabat lain buat. Termasuk aku juga buat lah. Tapi taklah Nabi bagi jaminan seumpama tu. Kemudian dia tak apalah, kalau tu aku nak minta diri. Tak lama nak melangkah pergi je, lelaki ni panggil, nanti. Aku tak tahulah apa yang menyebabkan aku ni diberi kelebihan Rasulullah SAW. Boleh jadi satu benda ni aku buat. Kemudian dia pun mari semangat. Apa benda yang kau buat? Tiap-tiap malam sebelum daripada aku tidur, ketika aku nak mula melelakkan mata, aku pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kata kepada Allah, ya Allah, aku ni orang yang susah. Boleh jadi ada sebahagian daripada sahabat-sahabat ni ataupun orang-orang yang di luar tu memandang rendah kepada aku, menghina aku dengan sebab susah aku, dengan sebab miskin aku. Jadi aku halalkan semua perbuatan mereka, ya Allah. Aku maafkan semua kesalahan mereka, ya Allah. Aku maafkan segala sangka buruk mereka, ya Allah. Dan andai kata kalau ada sebahagian daripada mereka yang mengambil hak aku atau berhutang aku halalkan, ya Allah. Mungkin tu je lah yang aku buat. Jadi sahabat ni kata, munasabah lah. Ni lah yang menyebabkan kau ni masuk syurga. Kenapa? Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tu dia. Jadi kita gitulah, dituntut sebelum daripada tidur bukan sekadar minta maaf, dan kita disuruh supaya memaafkan orang lain. Supaya kita ni jangan mati dalam keadaan ada sifat hasad, ada sifat dengki, dan ada sifat berdendam-dendam. Sebab tu dia kata, jauhkan daripada penyakit hasad sebelum daripada tidur. Jauhkan daripada dengki, jauhkan daripada berdendam-dendam. Kenapa? Tak senang tidur kita dalam keadaan memiliki hasad. Tak senang tidur kita tu. Tak lena tidur kalau kita ada simpan dendam kepada orang lain. Sehingga terjaga-jaga, terkadang masuk dalam mimpi. Orang kita benci tu masuk dalam mimpi. Sampai terkejut-kejut kadang. Sedar. Allah, apa dalam mimpi mu mari. Dahlah ketika hidup zahir ni aku tak berapa nak tengok mukamu. Dalam mimpi pun masuk juga. Allah bala sungguhlah. Itu sebab kita bawa tu kebencian tu sampai ke dalam waktu tidur. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada mencipta akan sesuatu yang payah menghasilkannya. Tapi dia suruh kita ni sebelum daripada tidur ni menciptakan sesuatu, yang ni mengimpikan sesuatu yang susah untuk kita hasilkan. Dia suruh sebelum tidur tu kita letakkan keinginan, sesuatu yang apa kita kata ni, sesuatu yang memang kita inginkan tapi kita susah untuk usahakan ataupun susah untuk dapat. Letakkan dalam ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan kemudahan nak buat benda ni, nak dapat benda ni, nak nikmat ni. Umpama contoh daripada segala perkara-perkara yang baik lah. Jangan kita bersungguh-sungguh mencipta sesuatu daripada perkara yang diharamkan. Tu tak payah. Ataupun perkara yang sia-sia tu tak payah. Mana daripada segala perkara-perkara yang baik. Umpama contohnya nak bangun tahajud lah, benda yang susah sekali. Itu letak dalam apa, dalam hati kita, ya Allah,
mudah-mudahan esok ni aku dapat bangun tahajud ya Allah, aku dapat beribadah padamu ya Allah sebelum daripada masuk tubuh. Kemudian ya Allah, aku bercita-cita, aku nak sangat kalau boleh besok diberi kemampuan untuk berpuasa ke, ataupun untuk bersedekah ke, ataupun untuk beri khidmat kepada orang, bantu orang ni, tolong orang susah dan sebagainya. Itu dipanggil cita-cita yang baik. Kena ada semua. Supaya sekurang-kurangnya andai kata kita dok down buat malam tu dengan sebab kita mati dan sebagainya, ada niat kita nak buat benda baik tu ada. Maka setiap niat yang baik tu dah dijanji kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Atau perkara yang mendatangkan sangat bimbang tatkala hendak tidur. Ni disuruh jauh lah. Disuruh jauh. Disuruh jauh daripada memikirkan perkara yang mendatangkan sangat bimbang tatkala hendak tidur. Jangan fikirlah benda-benda yang menakutkan kita ataupun membimbangkan kita ketika kita nak tidur. Umpama contohlah anak kita kalau takut dengan cerita seram ke cerita hantu dan sebagainya, sampai nak tidur tak boleh. Sebab apa? Takut apa? Nanti dalam tidur datang mimpi dan sebagainya. Jadi jangan fikir. Benda-benda macam tu disuruh kita jauhkan. Okey, ni di antara adab sebelum daripada tidur. Maknanya disuruh kita kosongkan fikiran kita, melainkan dipenuhi dengan zikrullah. Sebab tu sebelum daripada tidur digalakkan kita berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita berzikir ke, berselawat ke. Kalau dah habis selawat dengan lisan kita, dalam hati tu kita hadirkan dengan Allah, Allah, Allah sampailah tertidur. Sampailah kita tertidur. Itu lebih baik daripada kita memikirkan tentang perkara-perkara yang membimbangkan dan juga membebankan hati kita. Baik. Maka hendaklah, akhir sekali dia kata, maka hendaklah dijauhkan daripada segala perkara yang seumpama itu, yang disebutkan tu, supaya apa? Sempurna mendapat kesenangan tidur, supaya mudah untuk tidur. Okey, mudah untuk tidur. Jadi kalau kita rasa susah untuk tidur, antara sebab kita ni susah nak tidur, fikiran kita tu tak kosong, banyak kita fikirkan. Banyak yang terbeban dalam diri kita ni menyebabkan kita sukar untuk tidur. Tapi bila kita kosongkan, kerana tu dituntut sebelum daripada tidur kita berwudu. Kalau boleh nak solat sunat, kita solat sunat dulu. Okey, kemudian setelah daripada tu, maka kita tidur dalam keadaan menyempurnakan adab-adab tidur sambil berzikir dan sebagainya. Itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Esok punya urusan kita serahlah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni punya urusan telah selesai. Sampai malam tu waktu berehat. Esok pula lah kita fikir bagaimana kita nak menyelesaikan apa yang kita tak dapat selesaikan hari ini. Okey. Baik, habis sampai situlah. Adab berkenaan dengan adab-adab tidur. Jadi sebahagiannya kita akan tambah, iaitu adab setelah bangun daripada tidur. Maka adab sebelum tidur tu ada, adab ketika bangun daripada tidur pun ada. Di antaranya, bila kita bangun daripada tidur, awal-awal perkara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bersiwak. Sebab Nabi akan meletakkan siwaknya itu di tempat tidur dia. Siwak, kemudian berdoa. Berdoa dengan doa yang biasa kita dengarlah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bangun duduk, teruslah kita masuk ke dalam bilik air. Bilik air, jagalah adab-adabnya seperti mana yang telah kita khabarkan sebelum ni. Masuk dengan kaki kiri, kemudian dimulakan dengan doa, kemudian masuk dengan kaki kiri sampai dalam bilik air. Awal-awal yang kita basuh adalah tangan kita dulu, pastikan bersih. Barulah kita nak basuh muka ke, nak qada hajat dan sebagainya, barulah kita buat selepas daripada tu. Jadi apabila kita menjaga adab-adab ni, insya-Allah lah, dan usahakan bangun pada awal waktu. Kalau kita bangun awal, jangan kita sendiri. Umpama contoh kita sebagai lelaki, suami ataupun ayah, di antara sunnahnya bila kita bangun awal, kejutkan ahli keluarga kita yang lain. Sehingga termasuk dalam sunnah, andai kata tak bergerak, kita gerakkan kaki dia suruh bangun. Isteri kita, bangun.
ni dah untuk waktu sebelum masuk subuh ni, boleh tahajud dan sebagainya. Tak bangun juga, dia suruh percikkan air. Ambil air, percik. Kalau tak bangun juga, barulah ambil air beldi, timba. Kalau tak bangun jugalah, jangan buat macam tu lah, ngamuk nanti isteri kita. Mana percik? Kejut. Tapi jangan kejut dengan kasar lah. Kejut dengan kelembutan. Biar dia bangun. Anak-anak pun ajar macam tu. Subuh disuruh bangun. Bangun awal. Kalau boleh berjamaah lah, tahajud berjamaah. Kalau tak dapat tahajud berjamaah pun, kita buat solat subuh secara berjamaah. Itu di antara kebaikan kita dalam kehidupan. Apabila kita atur adab-adabnya semua, insya-Allah lah. Walaupun kita nampak kecil, tetapi kalau kita istiqamah dengan kelakuan yang baik, maka akan memberikan kesan yang baik. Banyak orang yang berjaya kerana mereka menjaga adab, kerana mereka menjaga kelakuan yang baik, dan mereka sentiasa berusaha untuk memperelokkan cara kehidupan mereka membetuli dengan adab dan aturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab tu kehidupan mereka bertambah baik. Walaupun kita kata kebaikan yang mereka terima tu di sisi manusia dunia tak nampak apa sangat, nak kata kaya tak kaya, nak kata senang tak senang, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni mendapat kehidupan yang baik. Sehingga apa yang mereka rasakan tu tak sama dengan mereka yang tak merasakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kekayaan yang sebenar tu Allah beri kepada mereka yang hatinya sentiasa diberikan kecukupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis sampai situ. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada malam esok. Sambung pada pelajaran yang ke-23 berkenaan tentang adab makan. Jadi adab tidur dah selesai. Kemudian kita akan masuk pada adab makan pula, insya-Allah malam esok, kalau diberikan waktu, diberikan kesempatan, dipanjangkan usia, okey, diberikan kesihatan, insya-Allah kita akan bersama lagi. Okey, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.